Baik, kembali dalam cerita dari World Trade Center Kuala Lumpur. Tadi kita bercerita berkaitan dengan panduan. Tetapi setiap masalah manusia yang ada di dunia ini pastinya melalui jalan yang cukup berbeza. Ada yang mungkin berada di atas, hanya memandang apa yang berada di parasnya sahaja. Tetapi ada dalam kalangan kita yang berada di bawah, cuba untuk mendongak tetapi tidak kesampaian. Ini cerita yang kita bawakan dari Terengganu mengenai seorang bapa tunggal yang cekal hidupnya, membawa cerita bersama-sama dengan 3 orang anaknya. Tetapi dalam keadaan dan juga situasi pandemik COVID-19, pastinya kesukaran itu berganda buat seorang bapa ini. Kita nak terus saja bersama dengan Nur Fazlizai Ali, Wakil Astro Awani Terengganu, yang ada butirannya berkaitan dengan cerita bapa tunggal ini. Apa di sebalik penceritaan, kisah dan juga liputan yang dilakukan oleh Fazlizai ini? Baik, terima kasih Ihsan di Kuala Lumpur. Kita tahu bila pandemik COVID-19 ini melanda, ianya turut memberi kesan dan impak yang sangat besar kepada orang ramai sehingga menjejaskan pendapatan mereka. Mungkin sebelum ini ada yang berkejaya dan bergaji tetap, namun bila pandemik ini melanda, ada yang kehilangan kerja sekaligus menjejaskan sumber pendapatan mereka. Bukan itu saja, kalau kita dapat lihat sektor-sektor yang besar juga banyak terjejas seperti sektor pelancongan, penerbangan dan juga tak ketinggalan peniaga-peniaga kecil ini. Dan pastinya pelbagai alternatif ataupun jalan yang diambil oleh mereka yang terjejas ini untuk meneruskan kelangsungan hidup dia. Baik Ihsan, itu antara cabaran dan dugaan yang dialami oleh mereka-mereka yang terjejas susulan pandemik COVID-19 ini. Namun, apa yang saya ingin kongsikan menerusi cerita di sebalik berita pada hari ini Ihsan, bagaimana pada zaman serta arus kemodenan, pembangunan dan sebaliknya ni Ihsan, masih ada individu yang berpendapatan sekitar 150 ke 200 ringgit sahaja. Jika difikirkan, mungkin ianya tidak logik ataupun sebaliknya bagaimana untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan gaji pendapatan bulanan seperti itu Ihsan. Namun, itu antara persoalan yang bermain di benak fikiran saya ketika saya mendekati keluarga bapa tunggal dari kampung Patah Ali, Hulu Terengganu ni Ihsan. Dan bila kami mendekati keluarga ini, kami menemui jawapan daripada persoalan-persoalan yang berlega itu, di mana bapa tunggal ini Ihsan, dia terpaksa mengorbankan kerjayanya sebagai pegawai pemasaran kira-kira 2 tahun lalu selepas berpisah dengan bekas isterinya. Dan selepas itu dia mengambil upah untuk melakukan kerja-kerja kampung seperti memotong rumput, untuk membaik pulih atap dan sebagainya. Dan selain itu juga dia mengambil alih tugas sepenuhnya untuk menjaga ketiga-tiga anaknya yang berusia 3 hingga 7 tahun, dan seorang daripada mereka merupakan seorang kanak-kanak istimewa. Dan saya pasti tugas untuk menjadi ibu, bapa dan ketika untuk mencari rezeki ini bukannya sesuatu yang mudah, dan terpaksa membawa ketiga-tiga anaknya ini ketika mencari rezeki. Kita ikuti luahan daripada bapa tunggal ini, San. Yalah, pada permulaannya memanglah rasa susah kan, rasa payah. Dari kita nak handle semua ni 100% kan. Tapi bila dah lama-lama tu dah jadi macam tak ada rasa apa lah, jadi macam biasa dah sekarang. Cuma dari segi itulah sebab anak makin membesar kan, jadi belanjaan makin tambah lah kan. Jadi bagi saya ialah ada bantuan-bantuan daripada JKM apa semua, tapi sampai bila kita sampai bila kita nak mengharap bantuan orang? Apa saja yang kira jalan yang diberi, saya cuba ikhtiar lah. Yang selebihnya saya berserah pada Tuhan lah, yang selebihnya. Jadi saya nampaknya in case kalau kita ada buat sesuatu yang kira boleh mendatangkan income tu, at least taklah kita mengharapkan bantuan orang. Sampai bila kita nak mengharapkan bantuan tu, macam tu je lah bagi saya. Okey Ihsan, sebenarnya untuk saya mendekati keluarga malam ini bukannya perkara yang mudah Ihsan, kerana berkali-kali Muhammad Hasrul ini menolak permintaan kami untuk menemubualnya. Tapi saya cuba meyakinkan mereka kerana
antara alasan yang diberikan Ihsan, dia kata jika kita merasakan dia ni susah, mungkin ada orang yang lebih susah. Selain itu, dia mengatakan tiada sisi positif yang dapat ditonjolkan kepada masyarakat untuk dijadikan teladan. Tapi untuk saya Ihsan, saya melihat daripada satu sudut di mana walaupun dia ni ditimpa kesusahan, terpaksa menjaga anak dan sebagainya, namun dia ni berusaha untuk menyara keluarga walaupun mendapat bantuan daripada Maidam, daripada JKM, namun dia tetap berusaha walaupun terpaksa dengan bawa anaknya untuk mencari nafkah sendiri, dan mana pasti saya rasa Ihsan, tiada seorang pun yang ingin terus berada dalam kepompong kemiskinan ini. Dan seperti juga Muhammad Asrul ini, dia kalau boleh tidak ingin orang kata terus berada dalam zon macam ini. Dan berkali-kali antara ayat yang sering diungkapkan kepada saya, jika boleh dia tidak mahu terus berharap kepada ihsan orang ramai dan sampai bila dia harus menerima bantuan-bantuan ini, sedangkan dia masih mempunyai kudrat, keringat untuk meneruskan kerja. Malahan antara kekaningan yang terpaksa dihadapinya sekarang adalah untuk menjaga anak-anak yang masih kecil. Malahan ada seorang anak istimewa itu terpaksa diberi perhatian yang khusus kerana masalah OKU yang dialami Ihsan. Dan seterusnya Muhammad Asrul ini juga berharap jika ada pihak yang dapat membantu dengan memberikan suntikan modal ataupun sebaliknya untuk dia meneruskan pekerjaan dengan dapat melakukan rutin hariannya. Mungkin pekerjaan itu boleh dilakukan di kawasan-kawasan rumah. Di samping itu dia boleh menjaga anak-anaknya tanpa perlu rasa kebimbangan untuk meninggal anak-anaknya. Namun jika ada pihak juga yang boleh memberi bantuan seperti untuk menjaga anak-anaknya ketika dia keluar bekerja, itu adalah satu orang kata jalan yang terbaik untuk dia keluar daripada kelompok asnaf ini, Ihsan. Fazli Zai, menerusi temu bual bersama dengan bapa tunggal ini, pastinya kita juga melihat kepada wajah dan juga reaksi anak-anaknya, termasuk anak istimewa berkenaan. Ada atau tidak diceritakan berkaitan dengan adakah anak-anak ini bertanyakan ke mana ibunya dan juga merasai sendiri? Ada atau tidak? Saya faham kanak-kanak masih belum dapat merasai kesusahan yang ditanggung oleh bapanya, tetapi dalam situasi ini kita tahu mungkin naluri seorang kanak-kanak itu kadang-kadang memerlukan juga perhatian daripada seorang ibu. Okey Ihsan, jika ketika ini seperti soalan yang Ihsan tanyakan tadi, kami juga bertanyakan soalan itu, adakah anak-anak dia menyebut tentang ibu mereka. Namun sepanjang 2 jam saya menghabiskan masa bersama ahli keluarga ini, bila bertanya pun anak-anak itu seperti belum memahami perpisahan yang dialami oleh kedua orang tua mereka, Ihsan. Dan bapa mereka juga cuba mengubati ruang-ruang kekosongan oleh ibu mereka itu dengan kehadiran ahli-ahli keluarga terdekat. Maknanya kasih sayang tu tetap dirasai walaupun tanpa ibu, dan Muhammad Asrul ini cuba mengimbangi untuk menjadi bapa dan ibu bagi mengubati kesedihan ataupun mengubat kerinduan anak-anak ini kepada ibu. Jika mereka teringat kepada ibu mereka, Muhammad Asrul ini akan bawa kepada ahli-ahli keluarga mereka untuk menghilangkan rasa rindu kepada anak-anak mereka yang masih kecil dan tidak tahu erti perpisahan yang dialami oleh ahli keluarga mereka ini, Ustaz. Dan juga Fazli Zai, apa yang membuatkan Fazli Zai sebagai seorang wartawan mendapatkan berita dan juga liputan ini? Okey, Ustaz. Sebenarnya kami mendapatkan berita tentang bapa tunggal ini ketika mengikuti assignment Datuk Rasul Wahid, Ahli Parlimen Hulu Terengganu, dan ketika itu dia menziarahi keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan. Namun pada ketika itu keadaan saya agak rushing kerana untuk menemui Datuk Rasul dan sebagainya, dan keesokan harinya saya bersama juru kamera kembali lagi ke rumah berkenaan. Tapi Ihsan, sebelum itu saya pergi ke rumah jirannya yang merupakan seorang yang menjaga isteri yang kurang upaya lebih daripada 20 tahun. Dan sebelum saya balik, Ihsan, sebenarnya pakcik ini yang memberitahu saya jika anak merasakan pakcik dah susah, jirannya lagi susah. Dan di sebalik itu sebenarnya, Ihsan, saya berjaya menemui bapa cekal ini, Ihsan. Sebab bagi saya, kalau ibu tunggal, mungkin kita banyak dedakan kisah-kisah ibu tunggal, pengorbanan dan sebaliknya, Ihsan. Tapi bapa tunggal ini untuk saya agak jarang, dan bila melihat pengorbanan dia menjaga anak-anak dan sanggup mengorbankan kerjaya dia, mungkin sebelum ini mempunyai pendapatan tetap dan sebaliknya, tapi demi untuk menjaga anak-anak, dia melupakan kerjaya itu untuk membesarkan sendiri anak-anak depan mata, apatah lagi yang masih kecil itu, Ihsan.
Mhm. Baik, terima kasih Nur Fazizai Ali atas cerita yang dibawakan, atas liputan yang pun telah dibuat, dan pastinya ini antara satu perkara untuk kita hayati dan juga kita fahami. Kita melihatnya secara positif bagaimana kecekalan seorang bapa menguruskan anak-anaknya termasuk anak istimewa, tetapi dalam masa yang sama melahirkan satu nilai insani dalam diri masyarakat setiap kita. Pastinya kita membawa segala kebaikan itu menjurus kepada segala perkara-perkara yang memberikan keadaan yang lebih positif selepas ini. Baik, itu saja waktu yang kita ada untuk cerita. Sekian dulu, saya Sanhaya dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Jumpa lagi.